Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam ceria semua. Saya doakan semua Waalaikumsalam sihat sejahtera selalu hendaknya, insya-Allah. Terima kasih. Nampak berseri-seri muka, nak tengok pun tak boleh dah, memancar-mancar dah. Nak tengok pun tak boleh, nak tengok pun tak boleh. Pipi-pipi tu semua dah naik gini dah. Memang ada dua jenis kecantikan, tiga jenis kecantikan. Pertama, kecantikan luaran kita, kulit kita, tekstur kulit kita, macam mana rupa paras kita. Yang kedua adalah kecantikan energi kita, aura kita. Dan yang ketiga adalah kecantikan dalaman kita. Itu dia. Kita ada iman, Islam dan ihsan. So kalau nak cantik iman dengan Islam, kita kena ada ihsan. Ihsan itu adalah pelengkap kepada iman dan Islam. Itu jadi ihsan. Jadi begitu juga dengan physical body kita, nak melengkapkan energi physical body kita agar tertarik, maka kita kena juga faham sikit sebanyak berkenaan dengan energy, vibration, aura, colours, macam-macam tu. So lebih kepada pengetahuan metafizik, pengetahuan energi dalaman, pengetahuan bioplasmic energy juga perlu. Kadang-kadang kita orang tu cantik, muka gebu, comel sebagainya, tapi bila kita duduk kat dia, kita macam tak tahu sama ada mulut dia ke, suka popek-popek ke, atau apa ke, ataupun energi yang dia bawa tu. Dalam perbincangan kita dengan kawan-kawan, tiba-tiba datang seorang yang energi dia negatif. Habis the whole group bawa vibe yang tak cantik gitu. Rosak kita punya vibe bila kita berada dengan kawan-kawan yang energi yang tak cantik. Begitu juga kita, kadang-kadang banyak deal perniagaan kita atau apa-apalah perhubungan kita, dia sekejapan je, lepas tu dah jadi masalah. Sekejapan jadi masalah, jadi tak suka, jadi ada je rimas lah, gitu. Gitu juga kalau kita berniaga, orang masuk kedai, dia pun tak tahu kadang-kadang dia kenapa dia masuk kedai ni ya. Something yang attract dia. Artinya energi kedai kita itu telah menjadi penarik kepada hati-hati manusia. Jadi kadang-kadang kita berkenal dengan seorang kawan walaupun dah baru kenal, tapi dia macam sangat kawan dengan dia. Bila duduk dengan dia, cerita pun best-best je, positif je. Why? Because the vibration yang dipancarkan oleh beberapa perkara. Pertama, oleh vibration fizikal dia, ya. Yang kedua, oleh vibration kata-kata dia. Yang ketiga, oleh vibration hati dia. Orang ni kalau datang buat kerja tak ikhlas, kalau ada benda-benda yang tak betul yang dia bawa ya, kita pun duduk dengan dia, kita rasa macam hati kita pun boleh baca. Semua orang boleh baca hati orang, cuma kita je tak membuka fakulti hati itu untuk mendengar vibration dan bicara-bicara hati orang lain, menyebabkan kita kadang-kadang terkena lah. Itu hari kena, ni kena lagi. Why? Kerana kita tidak membuka hati kita untuk mendengar suara-suara jiwa, ya, vibration daripada jiwa. Kita ada physical vibration, energi yang sangat kuat. Kita ada rohani punya vibration, juga energi yang sangat kuat, ya, energi yang sangat kuat yang tidak dipedulikan ramai. Rohani pula terpisah dengan beberapa kategori-kategori, terutama kita punya dalaman kita. Kita tengok orang sakit atau orang susah, kita tengok, alamak kesian. Setengah orang tak peduli langsung, dia macam tengok orang susah ke, orang minta sedekah ke apa ke, dia macam tak ada terkesan di hati dia. Artinya pada peringkat itu, dia punya vibration of energy, terutama spiritual energy, dia berada di tahap yang sangat lemah. Orang susah, dia tengok gambar-gambar Palestin pun dia macam taklah nak tengok dah. Dia cepat sangat dia berputus asa. Hanya dengan melihat gambar-gambar orang susah pun dia tak boleh tahan. Dia punya vibe kepala dia tak boleh nak terima je. Why? Kerana hati dia macam memberontak, tak tahu nak buat. Last sekali dia block, tak mau tengok lagi dah. Tak mau tengok. Dah hanya bila datang orang minta sumbangan dan sebagainya, dia pun okey. Berarti
Berarti kita punya vibration energy, terutama spiritual energy yang menjaga, yang menyelubungi kita punya rohani atau kita punya ihsan dalam diri kita tu, setakat tu aja. Setengah orang bila dia tengok orang susah ke orang sakit, dia boleh rasa, terasa di hati. Berarti kita dah upgrade sikit daripada hanya dengan melihat dan rasa simpati, kepada rasa simpati yang mendalam. Kepada rasa simpati yang mendalam. Ada orang dia bila dia tengok orang susah, dia bukan saja rasa simpati, malah dia up lagi. Ihsan dia kuat. Ihsan dia kuat. Dia sampai dia boleh berhenti kereta, boleh tengok berapa dalam poket dia atau dalam wallet dia, bagi. Dia sampai mampu menggerakkan jasmani dia nak turun kereta pergi bagi. Ini memerlukan satu letusan energi yang sangat kuat. Dia bukan senang orang nak parking kereta, tiba-tiba nak jalan ke tepi mana-mana kan. Pergi untuk menghulurkan duit bukan senang. Ya begitu juga dekat masjid. Kalau pihak masjid tak datang tabung beroda tu, nak suruh kita pergi cari kat mana-mana tiang untuk bagi sumbangan, kadang kita tak cari, tak jumpa dan tak terfikir pun. Walaupun kita duduk pergi masjid, solat hari-hari macam sekarang kan, Ramadan kita tarawih, kita penuh, lagi tabung tu tak lalu depan kita, kita tak membawa diri kita. Kenapa? Kerana energi kita dah corrupted, energi kita dah tak sampai ke tahap itu. Setakat itu saja perjuangan rohani kita. So berarti diri kita, kalbu kita hanya sampai di situ sahaja. Kalau orang tak suar depan mata, nak suruh kita cari, sorry, kita tak akan cari. Kena tabung tu mai kat kita. Tu dia. Tabung tu mai merangkak depan kita, menyembah depan kita, barulah terdetik untuk nak bagi. Kadang-kadang itu pun kita pas kerana kita tak prepare pun daripada rumah untuk pergi ke masjid tu. Ada di antara kita yang setahun sekali pergi masjid, itu pun tak bawa apa-apa, lenggang kangkung je. Ya. Kerana kita tak prepare daripada awal, tidak pun terdetik ihsan atau empati dalam diri kita. Why? Kerana kita punya aura vibration diseliputi dengan materialisme. Buka saja mata kita, material, apa nak makan, apa nak pakai, ni dah fikir tentang raya dah, koi apa nak beli apa. Itu saja, selubung diri kita itu, the vibration diri kita itu hanya perkara-perkara yang sebegitu saja. By right, dalam bulan-bulan Ramadan ini, kita kena tingkatkan kepada, aku ni macam mana amal ibadat aku, Allah Ta'ala terima kata, ya Allah, macam mana Nabi suruh kita makmurkan masjid, macam mana aku nak iktikaf dalam masjid, ajaklah abang kita, jual abang, ya. Walaupun orang perempuan itu tidaklah diwajibkan pergi ke masjid begitu, namun kadang-kadang langsung tak terkesan di hati. Tapi sekurang-kurangnya ada terkesan di hati, aku nak buat, nak masak apa-apa lebih sikit, letak untuk orang berbuka puasa. Ini ada drive daripada vibration kita berpaksikan. Jadi sebenarnya impak kepada aura atau energi kita ni sangat kuat, ya. Kalau energi kita tak cukup kuat nak drive kita untuk nak masak lebih, nak suruh anak kita, bawalah kita punya, semalam kita masak apa tadi, masak lemak labu ikan masin. Wow, bukan main. Dan hari sebelum tu masak lada ikan duri. Tu dia. Specialnya Bonda Siti buat. Jadi kalau kita hanya fikirkan keluarga kita saja, dia setakat itu saja. So setengah orang tak, dia masak memang masak lebih untuk bagi kat masjid, bagi surau, bagi kat jiran dan sebagainya. Begitu juga khairiah masjid. Ya, dia lebih kepada sedekah hadiah Ramadan untuk orang buka puasa tu hanya untuk orang datang masjid saja. So tak terfikir lebih untuk nak order lebih, bawa lebih dan bagi sedekah pada orang susah di mana ceruk-ceruk dekat taman-taman kita, kampung-kampung kita sebelah sini kan. Ada orang susah yang tak mampu nak pergi masjid, duduk kursi roda dan sebagainya. Tak terfikir kepada itu. Apa yang block kita? Yang block kita adalah the vibration energy persekitaran kita. If you don't change that, maka tahap pencapaian kita hanya setakat tu.
Dikhawatiri dia melibatkan tahap pencapaian rohani kita. Ya, kita hanya duduk di dalam kategori rohani kita, setakat itu saja ketinggian rohani yang kita ada. Tak ada pun kita nak pecah keluar. Why? Kerana kepompong vibration energy kita telah mempengaruhi kita setakat itu saja. That's why maka kita nak kena lebih rasa empati, kita kena banyak buat cleansing. Bila kita buat cleansing, minda kita terbuka, hati kita terbuka, jiwa kita terbuka, maka empati itu tiba-tiba tertitik di dalam hati kita. Empati itu tertitik satu titik. Ya, menyebabkan kita nak buat satu perilaku itu, kita buat lebih sikit untuk orang lain. Apatah lagi dalam bulan-bulan Ramadan ini. So, sangat mustahak untuk kita cleansing agar kita move forward, terutama dalam pengurusan jiwa kita move forward lebih sikit daripada biasa. Ya, ia akan sampai satu peringkat yang orang yang memiliki kebesaran jiwa ni, bukan saja dia berhenti kereta, bukan saja letak duit, dia ambil tisu basah, ya, dia memang beli tisu basah, dia siap sapu muka anak-anak yang duduk gelaran tepi jalan tu, nak orang susah, dia siap pergi duduk, pergi ziarah, ya, pergi ziarah, tanya apa khabar dan sebagainya. Kadang-kadang orang tua-tua duduk terperuk kat kursi roda kat rumah dia tu, ya, dia tak siapa, dia duduk tengok lalu lalang motor lalu, kereta lalu, semua duduk bilang nombor je. Ya, setengah orang dia punya energy dia terlalu broad, jiwa dia besar sampai dia boleh berhenti kereta dia pergi duduk tanya apa khabar pak cik, bagaimana mak cik. Ya, dia dah bawa sikit walaupun dia tak kenal. So, kegagalan kita adalah disebabkan oleh kepompong energi kita. Dia macam kepompong tempurung kita, dia blok. Tak payahlah, tak usahlah, apa susahlah, dia blok dia. Dengan malu lah, segan lah, tak ada masa dah. Dia banyak alasan autoporek yang ada dalam diri dia, menyebabkan dia tak pecah. So now, let's change it. How to change it? Kita kena buat cleansing of energy. Ya, kita doa pada Allah Ta'ala, sucikanlah diriku, jiwaku daripada vibration energy, daripada benda-benda yang kotor yang menyelubungi dalam diri aku ini. Kadang-kadang mungkin juga saka-saka kita tu. Saka-saka mungkin kita kecil-kecil dulu terkena sampuk ke, terkena apa ke, orang hantar ke apa ke, wallahualam. So kita duduk dalam kelompong tu. So now let's change it. So how to change it? Pertama dengan doa lah, of course. Ya, doa-doa biasa. Kemudian kita selawat bagi banyak, ya, selawat Fatih kalau kita tahu. Selawat biasa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau selawat Fatih, ya, kalau seorang belajar selawat Fatih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima uqliqatimi lima sabaqana siril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadri wa miqdaril azim. Atau kita selawat biasa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sucikanlah energi vibration cahaya diriku ini, ya Allah, daripada segala penyakit zahir dan batin, daripada segala gangguan jin, syaitan, iblis, sihir, saka dan segala pengkhianatan manusia, ya Allah. Hancurkanlah jiwa-jiwaku yang terbelenggu daripada membuat kebaikan, ya Allah, kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apabila kita telah berdoa, ya, apabila kita telah berdoa, kita move one step ahead. So, kita kena gunakan the power of visualization yang ada dalam diri kita, dan kita cuba lihat kekangan-kekangan yang ada, tumpukan-tumpukan yang ada. Ya, tak ramai orang boleh lihat, tapi kalau kita betul-betul cukup force diri kita, kita dapat rasa aku ni macam ada sekatan sebelah sini. We try to see bukan dengan cahaya mata ini, kita melihat dengan hati. Rasa something wrong, vibration tak kena sebelah sini. Tak kira lah sama ada kita dapat tengok, dapat rasa, ataupun kita ada-adakan, doesn't matter. Because the power of visualization, dia memerlukan power of cipta. Power of cipta kena power visualization diri kita tu. Kita kena membayangkan sesuatu tu. Kita kena menciptakan seakan-akan diri kita ni berada dalam terbelenggu. Kenapa kita tahu? Kerana aku ni cuklah sangatlah, payah sangatlah nak bangun malam.
Sudah semestinya ada sesuatu yang terbelenggu. Bila kita tahu penyakit kita, kita nak pecah daripada penyakit itu, so kita mengandaikan aku ni entah ada terbelenggu kot. So kita kena buat cleansing. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Doa pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala membuangkan segala gangguan jin, syaitan, iblis, saka dan segala pengkhianatan manusia, segala ain manusia yang mungkin membelenggu kita, ya, segala sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita atau dosa-dosa silap yang membelenggu kita hari ini. So kita dalam fakulti energi ini dah kita berdoa habis siap, kita gerak satu tahap berikutnya, iaitu dengan seumpama visualize diri kita berada di dalam satu, apa orang panggil, belon cahaya, satu putaran cahaya yang sangat memancar-mancar, yang terang benderang, dan dapat kita rasakan bahawasanya ada tumpukan hitam yang tak kena dalam diri kita. So kita gunakan step pertama, nama dia sweeping, iaitu kita sweep all those negative energy dengan nafas. Tarik nafas, tahan, lepas. Sambil kita lepas, kita membuang. Kita kena memberikan cadangan dan contoh kepada kita punya center brain kita, macam mana nak react to the energy. Berarti that's why kita kena ada doa fi'li, khawli, khalbi ni semua. Kita kena swipe off. Kita memberi contoh kepada otak kita tu, aku nak begini, aku nak penyakit-penyakit yang ni keluar. Swipe off all those negative energy. Macam mana cara nak swipe? Senang je, swipe lah. Sapu keluar boleh, sapu kok ni boleh, sapu kok tu pun boleh, syuh macam tu pun boleh. Buat dengan perlahan, dengan nafas. Ya, tarik nafas, tahan, buang. Tiup begitu pun boleh, buka mulut pun boleh. Atau ramai ada orang kat situ saduk kan. Atau pakai nafas, pakai hidung pun boleh. Sambil membuang nafas itu, sambil menolak all those negative energy yang hati kita rasa kat sini ni aku ni. Rasa-rasa kat sini, rasa-rasa pun dah cukup dah. Kat sini ni buang. Tarik lagi nafas, belah sini pula. Tahan, buang. Dengan penuh fokus dan visualize, seumpama tumpukan negatif yang membelenggu hidup kita itu kita tolak keluar. Ingat, tarik nafas, tahan, dan swipe off. Masa swipe off tu, masa tolak tu, bersama dengan nafas. Keluarkan nafas. Jangan sedut pula. Sedut kanan masuk balik. Keluar sampai habis nafas. Sampai nafas tu habis, nafas yang terakhir. Bila last nafas tu tekan sikit. Tekan sikit. Supaya show kau. You get out from here. I don't want you to be here. And I don't want you to come near me. Get out of my life. Something like that lah. So dalam kita punya orang panggil bicara hati kita itu, get out from my life. You get out. I don't want you anymore. So kita kena bagi arahan dalam hati dan arahan dalam minda dalam bentuk visualize. Kita tolak. Nak buka mata, tak buka mata, itu doesn't matter at all. As long as kita dapat menggambarkan dalam kotak pemikiran kita kat belakang ni. Sama ada kita nampak dengan jelas tak jelas kan, doesn't matter. Asalkan kita tahu apa yang kita buat itu adalah aku menolak segala negatif energi yang ada. Dengan apa? Dengan nafas. Nafas itu jambatan jiwa. Barang siapa dapat mengawal nafasnya, insya-Allah Ta'ala dia bakal mampu mengawal jiwanya. Itu dia. Penting sangat. Okay, let's do cleansing. Semua sekali buat cleansing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dia tarik nafas. Tahan. Tolak.
Apa yang kita tolak? Tolak all those negative energy semua. Tarik nafas. Tahan, tolak. Tarik nafas. Tahan, tolak. Tu yang ada kat kepala tu. Entah berapa ekor tu dah tenggek lama dah. Itu sebab malas menau. Itu dia. Tarik nafas. Tahan, tolak. Tarik nafas. Tahan, tolak. Last nafas tu bagi dia njut sikit. Macam tu. Bagi dia last nafas tu bagi dia push off. Berarti kita putuslah. Berarti aku tolak kau sampai gini, kau jangan duduk dekat kat jari aku. Kau pergi sana, nyok kau dari sini. Nafas. Buat cleansing. Tarik. Tahan. Tolak. Lagi. Tarik. Belah sini pula. Tahan. Tolak. Tarik. Tahan. Siapa nak penyakit saya? Ambil. Kena kau. Gitulah. Okey. Kita kena buat dengan penuh fokus. Dan doa itu sentiasa ada. Ya Allah Tuhanku, hancurkanlah segala penyakit zahir dan batin. Hancurkanlah segala gangguan jin, syaitan, iblis, sihir, saka dan segala penyakitatan manusia. Hancurkanlah segala ain-ain manusia yang melekat di dalam sekeliling tubuhku ni. Ya Allah. Okay. Now kita nak pergi one step forward. Okay. Untuk mereka-mereka yang memang tahu dia memang ada penyakit, terutama penyakit fizikal, sakit jantung, jantung tersumbat, hidung tersumbat, telinga tersumbat, pakak sikit ke, atau apa-apa, memang dia tahu dia ada masalah. Sakit jantung ke, gout ke, apalah, darah tinggi ke, kecil manis ke, apa, 3 serangkai, 4 serangkai, 5 serangkai, 6 serangkai pun ada, macam-macam, macam buah belimbing jadinya. Gitu. Baik. Bila kita dah tahu kita punya penyakit, contoh. Katalah orang yang ada sumbat dekat dia punya jantung dia. Jadi dia dah pergi scan, dia tahu dah sekian-sekian urat, sekian-sekian dekat mana ada sumbat. Dia dah tahu dah sumbat dekat situ. So, bila dia dah tahu exactly di mana, lagi bagus. So, bagi orang yang tak ada apa, tak apalah, just buat cleansing secara generik sajalah. General saja. So, bagi orang yang dah tahu, dia memang sakit kat situ, urat tu, sama ada tujuan dia. Kalau jantung kita sumbat ada 2 kategori. Satu sumbat darah yang masuk. Satu sumbat darah yang keluar jantung. Ada lagi satu lebih teruk lagi adalah sumbat dalam jantung tu sendiri. Ini lagi masalah. So, maka kita punya visualization memerlukan fokus yang mendalam. Pertama, buat dulu cleansing general. Untuk depan, belakang, kiri, kanan, semua dengan fokus dan doa. Yang kedua, lepas tu baru kita fokus. Fokus alam dalam, alam diri, alam dalam, alam jiwa, alam kalbu, alam dalaman kita. Fokus. Bila kita menunjuk sesuatu, bukan kita tunjuk itu, kita menunjuk dalam diri. Tegakkan diri. Yang kata keris berdiri. Yang empunya diri, ada diri. Aku yang memiliki diri. Ramai orang dia tak ada diri dia. Dia pun tak tahu diri dia ni lagu mana. So, dia tidak pernah menegakkan diri dia. So, mendirikan aku dalam diriku. So, seperti mana kita solat, mendirikan solat. Mana boleh sengit gitu-gitu. Itu tak boleh. Mendirikan sangat. Betul-betul kita berdiri. Mendirikan solat. Solat yang berdiri. Gitu. Aku yang mempunyai diri juga. Mendirikan diri aku. Macam mana cara dia? Melihat alam jiwa, alam kalbu, alam hati, alam diri. Sedar bahwasanya diri itu ada. Kena kutil sakit, kena cubit sakit, jatuh sakit, lempang sakit. Siapa yang merasa sakit tu? Aku
aku yang mempunyai diriku yang merasa sakit. Hatta sampai satu ketika nanti kita dah tak ada jasad, tinggal roh kita lagi power. Sakitnya roh itu dirasai sama seperti sakitnya sekarang ini, cuma beza dia kali 80. Esok bila jasad dah tak ada, kita tak boleh merasai sakit itu dengan jasad. Sekarang ni kalau nak menyakiti Nur Hayati, senang saja pergi dekat dia, lempanglah dia. Aduh, kata dia. Kita menyakiti dirinya Nur Hayati itu melalui jasadnya, lempang pipi dia, lempang tangan dia, atau cubit kuat-kuat. Aduh. Menyakiti Nur Hayati, diri Nur Hayati itu menggunakan jasad. So esok jasad dah tak ada, macam mana lagi nak menyakiti Nur Hayati? Maka malaikat akan interaction dengan rohnya Nur Hayati. Kalau malaikat cubit, dia cubit. Kita kalau kita betul-betul cubit ni, sakit bukan main. Kalau malaikat cubit kali 80. Berarti dia betul-betul cubit kepada roh Nur Hayati. Dia punya rasa dia, alamak, original rasa sakit tu. Kalau terkena apa, sebat ke apa ke, original rasa sebat. Sebab kita tidak ada lagi di blok dengan kebas-kebas tangan, tak ada. So kalau kita kena sebat kan, masa tu tangan kita kebas, kan? Tak adalah rasa sakit sangat. Jadi Nur Hayati, Fauzia, Azimah atau kita atau Siti tidak merasa sakit yang sebenar atau nikmat yang sebenar. Kenapa? Kerana mulut dia tak sedap, dia tengah demam, dia makan pun tak sedap. Tetapi bila jasad ini telah tiada nanti, yang ada rohnya dan energi rohnya itu, maka yang merasa pada ketika itu, yang merasa nikmat pada ketika itu adalah the original earth yang mempunyai diri itu. So now, janganlah tunggu bila jasad dah reput baru kita nak menghayati diri. So Liza, so sebelum jasad meninggalkan kita, it's a very right time for us now to look in kepada diri Liza yang sebenar, Nur, Azimah yang sebenar, Yati yang sebenar, Siti yang sebenar. Pandang alam diri, pandang alam kalbu, pandang alam jiwa. Okay? Hanya dengan pada ketika itulah baru kita boleh menggunakan jari kita ini untuk orang Kedah pun, ini orang Melaka panggil apa ni? Kalau kita pegang ni, kita gentel. Untuk kita menggentel kat mana poin sakit itu. Untuk kita nak menjentik dekat mana poin sakit itu. Masuk dulu ke alam diri. Kenal bahawasanya Fauziah itu ada, Azimah itu wujud, Siti itu ada, Yati itu wujud. Suka, duka, sedih, gembira, sakit betul-betul dirasai oleh kita. Bukan buat-buat dia suka, memang suka betul. Ketika kita sakit, bukan buat-buat dia sakit, sakit sungguh. Artinya kita ni wujud. Pandang alam diri, alam jiwa. Use the power of now. Kuasa waktu sekarang. Tak payah pandang depan, tak payah pandang belakang. Sekarang ni kita di mana? Dan barulah kita menggentel kesakitan itu. Kita gentel kesakitan itu, kita tarik dia keluar, jemput dia keluar. Tak payah paksa-paksa. Kau kena keluar, kau kena. Ingat halau hantu raya ke apa? Ya tak payah. Jemput dia keluar. Gentel dan jemput. Hanya mereka yang faham erti diri sahaja yang faham erti jiwa. Hanya mereka yang faham erti jiwa saja yang faham erti rasa. So now we already know that kita ada masalah dekat situ. Kita yang merasa kita ada masalah kat situ, apa mau tunggu lagi? Masuk ke alam itu dan jemput dia keluar. Gentel dan jemput dia keluar. Lepaskan dia. Kat mana kita sakit? Gentel lama-lama kan.
Panaskan dia, renggang energi kat situ. Tarik. Lepaskan energi. Pelan-pelan kita tarik. Buat dengan jiwa, dengan hati, dengan kalbu, dengan betul-betul fokus, dengan penuh khusyuk. Lama sangat tak khusyuk ni. Dan yang bestnya, bila kita solat nanti, kita gunakan metod jiwa ni. Aku mendirikan solat ni, aku sedang berdiri untuk mendirikan solat ni. Kembalikan diri kepada diri kita ni. Kita solat. Rasa dia nikmat. Tak boleh cakap. Itu. So now untuk buang penyakit, so kita kena masuk kat lebih. Kita kena mengakui bahawasanya yang ada dalam diri kita ni semua cubaan-cubaan belaka. Allah Ta'ala menguji kita. Tak kira lah sakit tu kronik sampai lagu mana. Itu ujian. Bagi seorang anak Adam, ujian untuk kita. So jemput dia keluar. Lillahi ta'ala. Dengan penuh kasih dan sayang. Kerana apa? Kerana sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah sifat yang tertinggi, yang Allah Ta'ala paling utamakan antara sifat-sifat Allah yang lain. Ta'ala maha kuat, maha perkasa. Tapi di mana-mana dia suruh kita bermulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia paling suka. Orang panggil saya doktor, orang panggil saya datuk, orang panggil saya Datuk Seri, orang panggil saya abang, orang panggil saya macam-macam. Tapi saya sangat suka orang panggil saya cikgu. Saya tak tahu kenapa, suka. Begitu juga. Banyak nama-nama Allah Ta'ala. Ya Muhaimin, Ya Fattah. Kadang-kadang ada nama Allah Ta'ala pun kita tak hafal pun. Kita tak tahu. Kalau kita hafal makna dia pun kita tak tahu. Kenapa? Kerana kita tidak menghayati. Dalam banyak-banyak nama tu Ar-Rahman Ar-Rahim yang paling Allah Ta'ala suka. Maka atas landasan itu kita guna Bismillahirrahmanirrahim. Tarik dia dengan penuh rasa kasih, sayang dan kecintaan. Sakit-sakit ni, tengah duduk sakit ni, jantung kita tengah duduk macam mana nak fokus cikgu, jantung macam nak pump. Relax sekejap, selagi kau tak relax lagi tu jantung kau pump kuat. Relax, pandang alam jiwa, dalam hati, alam kalbu, bahawasanya diri kita wujud dan diri kita tu ada, dan aku yang merasa segala-galanya. Aku yang merasa penuh kasih, sayang. Aku merasa segala nikmat. Aku juga yang merasa segala kesakitan, keperitan dan kesesaan hidup. Maka ya Allah yang maha wujud, aku mohon kepadamu ya Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sambil tu jentik lah ni genting tempat tu untuk menjemput kesakitan ini keluar. Dan aura kita pada ketika itu, kalau ada alat ukur aura, saya tak tahu lah macam mana aura aku. Kerana aura ada 3 jenis. Satu aura dalam kita, satu aura daripada kulit kita keluar, satu aura daripada kulit kita keluar 1 inci 2 inci ni keluar. Bila anda masuk ke alam jiwa, buat benda-benda ni, aura luar anda sampai satu padang bola, kadang-kadang sampai satu kampung. Vibration tu bergegap. Sebab kalau sebelum kita nak berdoa, kalau kita bangun malam kan, berdoa ketika kita memandang alam diri, alam jiwa, alam kalbu, alam hati. Sangat best. And before that, buat cleansing dulu. Itu saja.